Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Lama weh tak buat video. Tapi Alhamdulillah hari ni kita ada masa. Aku nak bercerita sikit tentang KTM, satu manufacturer yang semakin hangat diperkatakan dari zero kepada hero dalam konteks kejohanan MotoGP. So tanpa buang masa, ini adalah 5 fakta yang menarik yang korang perlu tahu tentang KTM MotoGP. Jom. Okey, sedikit info tentang KTM yang korang panggil ketam-ketam tu kan. KTM adalah sebuah manufacturer motosikal yang berasal daripada Austria yang memiliki beberapa syarikat lain seperti Husqvarna, Husaberg dan White Power Suspension ataupun lebih dikenali dengan WP. KTM yang ada pada hari ini adalah tertubuh pada 1992. Tapi kalau kita dig history KTM ni lebih dalam, kita akan dapat trace diorang sejak seawal 1934. Okey, enough. Aku bukan nak cerita pasal history. Aku nak share dengan korang fakta-fakta menarik tentang KTM MotoGP. So ini adalah yang pertama. KTM sememangnya adalah satu nama yang besar dalam dunia motorsport, tapi pembabitan diorang dalam MotoGP kira sangat barulah. Pada 2003 kita dapat lihat pembabitan KTM dalam kejohanan MotoGP melalui kelas 125cc. Masa tu bersamaan dengan Moto3 sekarang lah, tapi pakai enjin 125cc 2-stroke. Kemudian pada tahun 2005, kelas 250cc pula. Walau bagaimanapun, KTM telah mengumumkan untuk menarik diri daripada kejohanan MotoGP pada tahun 2009. Sehinggalah pada tahun 2012, KTM muncul semula dalam kelas Moto3 yang telah menggantikan kelas 125cc tadi dan muncul sebagai manufacturer terbaik dan sekaligus mendapat gelaran juara pada tahun yang sama. Pada 2017, KTM decide untuk memulakan cabaran baru bagi mereka, iaitu dengan menyertai kelas MotoGP dan juga Moto2. Kita tahu diorang ada pengalaman dalam kelas 250cc yang bersamaan dengan Moto2 pada hari ini. Tapi untuk Premier Class ataupun kelas MotoGP, ini adalah cubaan pertama diorang. Start from scratch. Tak macam contohnya Aprilia yang sememangnya dah ada satu superbike yang sangat baik, iaitu RS-V4. Kemudian diorang develop dari situ je lah, bersama-sama dengan tim Gresini yang memang dah lama dalam MotoGP. So yang tu aku rasa tak boleh lah cakap start from zero. Tapi KTM ni, yes, start from zero. Dan yang menariknya lagi, diorang cakap diorang nak buat cara diorang. Diorang tak nak ikut cara manufacturer lain. Yang membawa kita kepada fakta menarik yang seterusnya, iaitu KTM adalah satu-satunya tim dalam MotoGP yang masih menggunakan steel frame. Kalau korang follow MotoGP sebelum-sebelum ni, korang mesti ingat Ducati dengan steel trellis frame warna merah. Kemudian setelah beberapa tahun, Ducati telah move on, meninggalkan diorang punya signature trellis frame tu kepada sesuatu yang lebih radikal, iaitu carbon fiber front frame yang korang boleh tengok dekat Panigale 1199 tu. Dan pada tahun 2011, semasa Valentino Rossi join Ducati, separuh season je, kemudian Ducati terpaksa beralih kepada aluminium frame. Most probably disebabkan permintaan daripada Valentino Rossi sendiri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan satu masalah besar pada jentera Desmos Ricci GP tu, iaitu kekurangan lateral flex yang menyebabkan rider tak dapat feel front end untuk masuk corner. Sejak dari tu, Ducati terus dengan aluminium frame sampailah sekarang. Okey, kembali kepada KTM. Macam aku cakap tadi, diorang berkeras untuk ikut cara diorang, iaitu dengan pakai steel frame. Sedangkan diorang tahu apa yang berlaku dekat tim Ducati. So jadilah diorang the only manufacturer yang still pakai steel frame. Dari pemerhatian aku lah, aku rasa mula-mula tu memang diorang struggle untuk dapatkan the perfect chassis, tapi frame design yang latest tu, yang dah pakai macam tubular steel tu, walaupun tak rupa trellis, tapi dia masih lagi steel frame. Dan apabila dapat input daripada Pedrosa, KTM dah berjaya mendirikan sebuah jentera yang bukan hanya kompetitif tapi juga rookie friendly. Terbaik. Antara punca KTM menarik diri daripada kejohanan MotoGP pada tahun 2009 adalah apabila Dorna mengumumkan kelas 250cc akan digantikan dengan kelas Moto2 yang mana akan menggunakan enjin 600cc 4-stroke yang diambil daripada Honda CBR 600RR. Kalau korang tak tahu, KTM ni rival dia yang paling dia benci adalah Honda. So kenapa pada tahun 2017 bila diorang decide untuk masuk MotoGP, diorang masuk juga kelas Moto2 yang still masa tu masih pakai enjin Honda? Jawapan dia adalah KTM Riders Program. KTM ada satu struktur talent development yang agak baik, bermula daripada Red Bull Rookie lagi, yang korang boleh nampak memang hanya pakai motor KTM sahaja. Kemudian rider-rider yang berbakat kemudiannya diserapkan kepada KTM team pada Moto3. Kalau diorang decide untuk masuk Moto3 dengan MotoGP sahaja, diorang terpaksa kehilangan sementara rider-rider diorang yang graduate daripada Moto3 ke tim-tim lain dalam Moto2. KTM describe benda ni as too painful. Maka diorang set up lah satu tim Moto2 dan develop chassis yang bagus yang menggunakan trellis steel frame bernadikan enjin Honda.
Honda yang to be honest terbukti berjaya bersaing di kelompok hadapan. Hasil dari KTM Riders Program ni, kita dapat tengok pelumba-pelumba berbakat, contohnya Brad Binder, champion Moto3, kemudian masuk Moto2 bersama KTM dan akhirnya ke kelas MotoGP bersama KTM juga. Dan dia berjaya mendapatkan kemenangan pertama buat KTM RC16 masa race dekat Brno. Padu weh. Apabila Moto2 dah tak menggunakan enjin 600cc Honda yang telah digantikan dengan enjin 3 silinder 765cc Triumph, KTM terpaksa buat pilihan sama ada nak menghasilkan satu chassis yang khas yang baru atau guna je chassis keluaran manufacturer lain seperti Kalex. KTM pada masa tersebut melihat prioriti adalah pada tim MotoGP diorang dan memilih untuk fokus kepada frame development dalam kelas MotoGP. So aku rasa keputusan ni agak sukar, tapi diorang akhirnya membuat keputusan untuk menggunakan chassis buatan Kalex. Sebab tu bila Nagashima menang race pertama Moto2 dekat Qatar hari tu, susah sebenarnya untuk kita kata KTM yang menang. Sebab apa? Sebab chassis Moto2 adalah buatan Kalex yang mana menggunakan aluminium frame dengan enjin Triumph 3 silinder yang kita tahu memangnya jauh daripada tradisi KTM yang dibangga-banggakan. Okey, yang terakhir adalah KTM adalah sebuah manufacturer dalam MotoGP yang boleh kata hampir semua develop sendiri in-house. Contoh yang paling besar adalah White Power Suspension tu ataupun WP, satu brand suspension yang berasal daripada Belanda yang kini dimiliki sepenuhnya oleh syarikat KTM. Ini sebenarnya memudahkan KTM untuk improve jentera diorang RC16 tu dengan begitu cepat. Contohnya WP boleh fokus untuk menghasilkan suspension yang betul-betul perfect hanya untuk KTM berbanding tim-tim lain yang menggunakan Öhlins yang mungkin baik untuk jentera Honda tapi untuk Aprilia mungkin tak berapa ngam. Who knows kan? Okeylah, itulah sedikit fakta menarik tentang KTM dalam kejohanan MotoGP. Kalau korang ada lagi fakta-fakta menarik yang korang nak kongsikan, boleh kongsikan dekat ruangan komen kat bawah. Tahun ni seperti mana yang korang tahu, kita dapat tengok KTM akhirnya dapat menghasilkan sebuah jentera yang bukan hanya ready to race tapi ready to win races. Tengok pula keadaan Repsol Honda yang semakin struggle hari ni, mesti KTM bangga kan? Okeylah, itu saja untuk kali ni. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.